bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah perkenannya, maka kita pada pagi 23 November ini kita semua dapat berkumpul sekali lagi untuk mengikuti kelas pengajian secara atas talian. Jadi pertama sekali saya harap pelajar-pelajar dapat bersedia dengan bahan, iaitu yang pertama buku, sebut buku latihan buku latihan kamu yang warna hitam tu. Sebab kita akan mengguna sedikit daripada, saya dah buat dia punya PDF je tetapi tidak begitu tajam dia punya perkataan tu. Yang pertama. Yang kedua, pada hari ini kita belajar dua perkara yang tak lari daripada antum punya keperluan SPM, iaitu yang pertama adalah mencari maksud. Mencari maksud di halaman muka surat 32 buku latihan kamu, dan juga yang kedua adalah membina ayat. Itu tak larilah. Kita faham maksud, kemudian kita membina ayat. Siapa yang baru masuk? Faris Daniel, alhamdulillah. Okey. Latihan-latihan yang saya beri sebelum ni memang saya dah terima. Yang mana saya terima. Ada yang saya tak terima. Bagi saya, pilihan di tangan antum lah. Pilihan untuk membuat tugasan, mengikuti kelas, pilihan antum sendiri. Perlu ada kesedaran lah. Kesedaran untuk berubah, kesedaran sebab peperiksaan. Bukan kita nak kata kita ni orientasi peperiksaan. Macam mana pun memang orientasi peperiksaan. Jadi kita akan cover ataupun kita akan mengikuti kelas berdasarkan format peperiksaan supaya kita tak lari jauh. Ilmu tu datang bila kita belajar. Bila kita tak belajar, kita tak faham. Bila kita tak faham, itu yang bila kita menjawab, merepek-repek dan sebagainya. Jadi bagi saya, kalau nak sebut tentang masalah talian, semua orang ada berhadapan dengan masalah talian. Jadi saya harap antum boleh menggalakkan kawan-kawan antum untuk mengikuti kelas supaya kita tak tertinggal. Walaupun kita, pada tanggapan kita lah, kalau kita merasakan bahawa ilmu yang kita dapat ni sedikit macam tak memberi kesan, itu pada kamu lah. Bagi saya, sharing ataupun perkongsian ilmu ni sangat penting untuk memastikan pelajar sentiasa kemas kini ataupun sentiasa up to date dengan format peperiksaan. Cuma bagi format penataran peperiksaan bagi sesi 2021, kita belum ada satu panduan yang rasmi. Kita ada dia punya format tetapi kita tidak ada cerita apa dalam format tu sendiri. Kita tak jelas. Yang pergi pun Cikgu Wafa, saya tak pergi. Jadi kita perlu tunggu sehingga kita dapat pengesahan bagaimana pelaksanaan kertas Bahasa Melayu 2021 akan berlangsung kelak. Jadi hari ini saya harap alhamdulillah Haziq dah sampai. Jap. Wan Haziq Farhan, Wan Danish. Jadi kepada antum, kalau antum ada buku kerja, boleh tak kamu bukakan gambar video kamu dengan buku. Jadi saya tahu siapa yang ada buku, buka video muka supaya saya boleh meminta kamu untuk membaca. Jadi Abe ada buku buku kerja ada Abe dah senyap pula dia. Wujud ke tak tu Abe tu? Abe buku ada Abe? Ada. Okey. Kita akan melihat yang pertama, kita baca dulu. Dah tak ada pula. Kita akan baca dulu muka surat 32. Saya boleh sharing tapi kalau kamu tak boleh baca, minta maaf Siapa-siapa yang volunteer baca, beritahulah Sekejap saya share screen sekejap. Ada, bukan tak ada. Sekejap, mana pula dah hilang.
Okey, cuba tengok. Boleh nampak tak? Saya nak suruh siapa baca ni. Faris Daniel. Faris Daniel, tolong baca sikit. Kalau you nampak, tak nampak beritahu. Kalau ada buku kerja, sila buka. 32. Baca yang mana tu? Yang ni. Sudah pasti semangat. Bermula daripada sudah pasti semangat kita berkobar-kobar. Yang saya share sekarang, dapat tak? Kalau ada buku, kalau ada buku kerja, muka surat 32. Okay, baca dulu. Sudah pasti semangat kita Kobar-kobar. Berkobar-kobar untuk keluar mengundi. Namun begitu, masalah adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai pengundi untuk menjaga tindak tanduk sebelum, semasa dan selepas mengundi. Teruskan. Tidak kira sama ada kita mengundi buat kali pertama atau kali ke-14. Ya. Kita harus ingat beberapa perkara asas yang patut kita patuhi tatkala bersedia untuk beratur di stesen mengundi. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Faris Daniel. Ya, seterusnya saya bacakan dulu arahan dia. Baca teks jurnal di bawah dengan teliti. Cari maksud bagi setiap istilah yang berhuruf condong. Okey, nanti saya bagi tahu apa huruf-huruf yang condong tu. Okey? Dia nak maksud. Tak apa, nanti saya akan bagi tahu maksud nanti kamu kena buat perkataan. Okey. Baik, seterusnya siapa saya nak minta bantu baca? Wan Haziq Farhan. Okey, jemput baca. Jap. Ada buku latihan ada? Sekejap. Kalau ada buku latihan muka surat 32. Kalau tak ada terus baca apa yang ada ni. Perkara asas semasa dan selepas membuang undi. Dapat Aziz? Dapat. Baca. Satu, perkara asas semasa dan selepas membuang undi. Ya. Anda harus berpakaian sopan. Pertama, anda harus berpakaian sopan. Ya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak akan menghalang pengundi daripada memasuki stesen mengundi asalkan anda mematuhi etika berpakaian pada hari pengundian. Ya. Kedua, anda dinasihati membawa makanan atau minuman sendiri atau mengelak daripada menerima makanan dan minuman sebagai tanda terima kasih daripada orang lain kerana mengundi calon pilihan mereka. Okey. Ketiga. Yang ketiga, anda perlu memastikan bahawa kertas undi anda tidak rosak, koyak, disalah cetak atau ditanda dengan apa-apa cara sekalipun. Ya. Keempat, anda mestilah menggunakan kertas undi yang sah, iaitu kertas undi yang diberikan oleh pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya apabila membuang undi. Okey. Seterusnya. Anda perlu mengundi sekurang-kurangnya 50 meter dari mana-mana stesen mengundi selepas anda selesai mengundi calon pilihan anda. Okey, baik. Terima kasih Wan Haziq Farhan. Teruskan kita jemput Wan Danish Haikal. Wan Danish. Okey, larangan semasa dan selepas membuang undi.
Wan Danish, wujud lagi tak? Cikgu boleh zoomkan sikit tak? Oh, how to, oh ni ada besar lah. Maaf lah. Okey, dapat? Dapat. Kejap. Saya Larangan semasa dan selepas membuang undi. okey. Anda ditegah memakai pakaian atau aksesori atau membawa peralatan yang mempunyai nama calon atau simbol mana-mana parti politik. Ya. Yang kedua, anda dilarang menerima rasuah berbentuk makanan, minuman, makanan ringan, tiket atau wang daripada sekumpulan orang mengagihkan makanan dan minuman kepada pengundi. Ya. Yang ketiga, perbuatan menconteng kertas undi secara sengaja untuk digantikan kertas undi yang lain adalah ditegah sama sekali. Ya. Yang keempat, anda dilarang memasuki benda asing ke dalam peti undi seperti kertas undi palsu dan barang-barang lain selain kertas undi yang sah, serta dilarang membawa keluar kertas undi sebagai cenderahati. Ya. Yang terakhir, tiada sesiapa pun yang dibenarkan melepak dalam lingkungan 50 meter dari stesen mengundi melainkan menunggu giliran untuk membuang undi. Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama. Jadi pelajar-pelajar yang baru masuk mohon type sikit nama kamu dekat ruang chat tu supaya saya ni sebab saya hanya admin je. Saya kalau perasan saya perasan. Okey. Baik. Itu cerita tentang pilihan raya. Apa yang berlaku, apa itu pilihan raya, apa perkara yang boleh kamu buat, apa yang perkara yang kamu tidak boleh lakukan semasa pilihan raya. Kenapa kita perlu faham tentang pilihan raya? Sebab pada satu waktu nanti apabila kamu cukup umur 21 tahun, 21 tahun tu pada tarikh kamu lahir. Okey, maknanya 21 tu kamu dah betul-betul memang 21 baru boleh kamu mengundi. Sekiranya umur kamu 20 tahun, 20 tahun 11 bulan, katakan pilihan raya berlaku, kamu masih lagi tidak boleh mengundi. Tetapi dalam perbincangan tentang penambahbaikan pilihan raya, ada usul untuk kita turunkan umur layak mengundi iaitu 18 tahun. Jadi terserahlah kepada budi bicara pihak kerajaan dan ahli-ahli parlimen yang bersidang, terpulang kepada mereka nak menetapkan bagaimana. Tapi bagi personal saya tidak ada masalah sebab ini adalah negara demokrasi, terpulang kepada kepimpinan yang ada. Jadi kita pun bukan orang yang layak untuk mengundi bagi perkara tersebut dilakukan. Jadi kalau kita dah boleh undi je lah. Okey, baik. Ada beberapa perkataan yang berhuruf condong. Okey, kalau sempat, kalau siapa ada buku tak ada masalah. Memang dinyatakan dalam buku kerja tersebut. Ada yang pertama iaitu apa itu maksud berkobar-kobar. Yang kedua, etika. Yang ketiga, calon. Yang keempat, rosak. Yang kelima, sah. Yang keenam, aksesori. Yang ketujuh, simbol. Ke-8, rasuah. 9, sengaja. Dan 10, cendera hati. Okey, kita nak kena faham apakah maksud bagi perkataan-perkataan tersebut. Tapi kita berbalik kepada cerita tentang pilihan raya ni. Okey. Perkara paling asas, okey, mesti berpakaian. Okay, semua orang mesti berpakaian yang mengikut etika. Okay, kita bagi orang Melayu, kita tak ada masalah. Biasa kalau kita keluar daripada rumah untuk pergi perkara-perkara rasmi, okay, biasanya memang kita akan berpakaian rasmi lah. Okay, lebih-lebih lagi mengundi kan. Kita tak nak pakaian menjolok mata. Tetapi bagi masyarakat yang satu lagi, terutamanya minta maaf yang bangsa Cina, okay, kalau mereka pergi, memang pakaian mereka memang, kalau yang lelaki memang seluar pendek lah. Kalau yang perempuan, wallahualam susah saya nak tafsirkan. Okay, jadi kita sebagai seorang pengundi kita kena faham, jika kita tidak berpakaian yang baik, maka kalau kita ditahan kita tak boleh nak salahkan orang. Okay, itu atas diri kita. Yang kedua, okay, bawa sendiri makanan dan minuman. Jangan terima daripada apa sahaja peti-peti panas yang ada di tepi-tepi pusat mengundi tu. Bawa makanan sendiri. Nanti kalau kamu ambil makanan yang diberi oleh
pihak parti-parti yang bertanding, maka kamu dah boleh dikira sebagai kamu boleh dikira sebagai dibeli. Undi kamu dibeli oleh mereka. Padahal kamu makan sebab dah lapar, ambil je lah. Tapi sebenarnya kamu dinasihatkan mengelak terima makanan. Tapi terpulang pada kamu lah. Bagi saya, kalau orang bagi makan, ambil. Undi kita punya kan. Jadi bukan sebab kita makan tu pasal kita nak rasuah ke apa, tidak. Tapi dia nak mengelakkan. Mengelakkan isu-isu ni daripada berlaku. Yang ketiga, pastikan kita mendapat kertas undi yang tidak rosak, tidak koyak, disalah cetak. Manakala kat situ dia tulis tempat, contohnya ke tempat kamu di peti undi Rembau, tapi dekat atas kertas tu tempat lain. Jadi tak boleh lah nanti kalau kamu masuk dalam peti undi, undi kamu tak dikira, undi kamu ditolak. Kemudian dekat kamu punya kertas undi pula ada catatan, dia tulis hey ke, dia bulat ke mana-mana. Jadi tak boleh. Kertas undi ni sangat sensitif. Kalau ada sebarang tanda-tanda yang meragukan, bila dia nak mengira undi tu nanti bila orang tu angkat, okey, ni undi parti A, lepas tu orang boleh argue, orang boleh angkat tangan, okey saya nafikan sebab ada catatan-catatan yang berbeza. Ini sensitif. Jadi ambil, bila kamu dah umur 18 tahun, 19, 21 tahun nanti, kamu rasa undi, kamu tengoklah benda ni, akhirnya benda ni penting untuk diri kamu. Okey. Yang keempat, pastikan kertas undi itu sah. Kertas undi yang diberi oleh pegawai SPR dalam bilik pembuangan undi. Okey, maknanya kamu akan daftar nama kamu, dia cek nama, okey ni. Lepas tu dia pun bagi 2 kertas undi. Satu untuk parlimen, satu untuk Dewan Undangan Negeri. Okey, jadi pastikan benda tu dapat daripada kaunter, bukan maknanya kamu on the way tu ada orang bagi, ni ambil kertas undi, tak dapat. Tak boleh, mesti ambil daripada pegawai yang bertugas dalam bilik daftar tersebut. Okey, yang seterusnya kamu perlu berada sekurang-kurangnya 50 meter daripada mana-mana stesen selepas anda selesai mengundi calon pilihan anda. Mana keluarlah daripada kawasan mengundi tu, pergi tempat lain. Jangan duduk lepak ke apa, jangan. Nanti orang akan menganggap kamu ni macam-macam lah kamu boleh buat. Itu perkara asas. Kemudian apa yang tak boleh kamu lakukan semasa dan selepas. Yang pertama adalah memakai pakaian atau aksesori yang mempunyai nama calon ataupun parti yang diwakilinya. Eloklah muka belakang baju kamu ada muka Khairi Jamaluddin sebesar-besar. Depan tu parti X. Okey, tak boleh. Kamu dah cuba mempengaruhi orang lain untuk mengundi. Okey, yang kedua, anda dilarang menerima rasuah bentuk makanan, minuman daripada sekumpulan orang yang mengagih makanan dan minuman kepada mengundi. Tiba-tiba orang ada, mari sini awak undi, mari sini tuan. Okey, ni RM100, jangan lupa undi. Jadi dah nyata dah. Dia dah bagi duit. Duit tu menggambarkan rasuah. Okey. Huruf rasuah tu dicondongkan. Yang ketiga, conteng. Pelajar Asofa dia conteng, dia suka melukis, ada lukis gambar muka dia lukis gambar burung, tak boleh. Tak boleh. Walaupun kamu sayangkan burung, kamu tak boleh lukis gambar burung sekadar walaupun kamu buat V, bawah dia ada garis, tak boleh. Simpan burung kamu tu ke tempat lain, tak boleh lukis atas kertas undi. Kamu nak mengundi, bukan nak melukis. Okay. Yang keempat adalah anda dilarang memasukkan benda asing seperti kertas undi palsu. Dia ada duplicate. Okay, dia dah siap-siap, dia biasa kertas undi ni kan. Orang dah ada macam buat tiket, orang nak infak Asofa tu banyak-banyak, lepas tu dia masukkan semua sekali. Tak dapat. Benda tu dah tentulah orang yang jaga tu dia nampak. Pemerhati ada, orang yang jaga pos ataupun pusat, orang yang jaga peti undi tu pun dia memang tengok kamu. Apa yang kamu buat sebagainya memang depan mata dia. Nanti dia akan lempang kamu dan sebagainya. Tak boleh lempang. Dia akan tahan kamu lah. Okay, buat apa kan? Kamu nak mengundi, tiba-tiba kamu kena tahan, kamu yang masuk penjara. Buat apa? Gila nama.
Seterusnya, tak ada siapa pun yang dibenarkan melepak dalam lingkungan 50 meter nak selain menunggu. Maknanya lepas dah tu kamu pun duduk tepi tu, maknanya baru 45 meter. Tak boleh. Memanglah tak ada kojo, petugas tu nak ambil tap tali pengukur, pita pengukur dia nak tarik. Encik 49 meter, jauh semeter, tak ada kojo dia, bukan kojo dia pun. Jadi tanggungjawab kamu sebagai seorang rakyat yang ada ilmu, yang ada pengetahuan, kamu sendiri perlu keluar daripada pusat mengundi. Mengundi dah lah, balik lah, tunggulah malam kan. Okay, macam pilihan raya yang baru-baru ni, pilihan raya 13, yang mana kita hanya mengetahui keputusan rasmi sekitar pukul 4 pagi. Okey, tak pernah ikut pengalaman saya dengan pilihan raya ni, tak pernah berlaku lagi. Baru tahun yang tersebut apabila PH mengambil alih kerajaan, dia punya keputusan tu dekat 4 pagi. Kita nunggu daripada pukul 12 dah tahu dah rentak macam mana. Akhirnya pukul 4 pagi baru tahu bahawa kerajaan yang sedia ada, kerajaan Barisan Nasional, telah tumbang kepada Pakatan Harapan. Okey, kemudian berlaku swing dan sebagainya. Akhirnya kerajaan Perikatan Nasional pula mengambil alih tampuk kepimpinan. Walau siapa pun yang mengambil alih tampuk politik negara, kita sebagai seorang pelajar, kita harus terus belajar dan memahami apa yang berlaku bersekitaran kita. Okey, ambil dia sebagai ilmu kepada kamu. Yang penting sebab benda ini mungkin membantu kamu, pengetahuan kepada kamu dalam kamu nak membuat karangan dan sebagainya. Kamu faham isu politik tu bagaimana, isu ekonomi tu bagaimana, isu sosial tu bagaimana. Jadi kamu boleh menggabungkan semua elemen ilmu yang kamu faham dalam penulisan kamu yang akan menyebabkan pemeriksa terpikat dengan kaedah kamu menulis dan sebagainya. Okey. Setakat ini boleh ikuti kelas? Semua okey setakat ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak apalah, sebab tak nampak kan, kamu pun nyuruk dekat belakang pos-pos yang tertutup tu. Okey, baik. Kita lihat dahulu apakah maksud-maksud perkataan-perkataan yang dicondongkan. Saya akan beritahu jawapan. Kalau kamu ada jawapan, boleh beritahu. Kalau kamu ada dua, maknanya kamu ada handphone, kamu ada laptop. Mungkin kalau saya matikan handphone saya untuk saya buat fokus kat laptop. Jadi handphone kamu boleh scroll. Okey, kalau kamu nak, bukan scroll bahasa boleh carilah. Okey, baik, sebentar ya. Boleh juga kat sini. Untuk makluman pelajar, jika kamu ingin melihat kamus, kamu nak melihat kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kamu boleh layari website ataupun laman web www.dbp.gov.my. Kalau tak silap saya, inilah website dia. Jom kita try. Kalau tak, dia ada PRPM, tak silap saya. Kalau tak keluar ni, kamu carilah nanti. Cuba saya klik satu lagi, ataupun sebabkan kita dah online ni, PRPM. Okay, tak apa, sebab mungkin sebab apa tu kita ada buka banyak-banyak ni, dia jadi lambat. Okay, nanti saya cuba cari website ataupun awak tekan je Dewan Bahasa dan Pustaka, kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kamu akan pergi satu laman web. Dalam tu kamu je sekadar mudah saja dekat web tu kamu macam mana cakap? Masukkan perkataan-perkataan yang kamu nak cari. Nanti dia akan keluar. Maksud dia dari pelbagai sudut. Okey, maknanya daripada kamus pelajar macam mana, kamus ni banyak ah. Okay, jadi kita ada lagi 10 minit. Okay, kita akan berhenti mengikut Zoom ini. Kemudian cikgu akan bagi kamu latihan berdasarkan nanti cikgu sebut. Okay, maknanya cikgu harap sangat kita habis awal Zoom ini, tetapi kamu terus buat latihan.
cikgu tak nak kamu menunggu benda lain, buat benda lain, tapi akhirnya nanti tak hantar tugasan saya, sedih. Baik, saya nak repeat call balik. Adam Hafiz ada Adam Hafiz. Masuk Adam Hafiz. Masuk cikgu, masuk. Okey. Akif Irfan ada tak? Tak ada. Amirul? Saya. Okey, masih. Danish Firhan ada? Tak ada. Hilmi? Ada. Danish Firhan siapa? Ada? Ada. Yalah. Okey, Helmi Hasnom ada tak? Ada. Oh, okey. Ada. Daniel Hakim. Ada. Hakim. Okey. Haikal. Tak pernah. Ha? Tak ada. Tak ada, tak apa. Okey. Baik, yang link untuk DBP tu nanti saya akan bagi, okey, dalam grup kamu. Okey, baik, kita ada 7 minit. Okey, apakah yang dimaksudkan berkobar-kobar? Maksud berkobar-kobar adalah meluap-luap. Okey, meluap-luap. Berkobar macam Menyala-nyala kan? macam mana? Menyala-nyala Meluap-luap, menyala-nyala. Menyala-nyala tu macam api kan. Okey. Kan kalau menyala-nyala terbakar, meluap belum terbakar lagi. Kan rentung kan. Okey, yang kedua etika. Etika ni dia adalah lebih kepada prinsip moral atau nilai-nilai akhlak. Okey, ada pen ada tu, tulis terus jawapan dia. Okey, nanti kamu kena buat ayat yang lain, okey, tapi menggambarkan maksud yang sama. Yang ketiga calon, calon adalah orang yang dicadangkan supaya menjadi wakil rakyat. Itu adalah calon. Orang yang dicadangkan supaya dipilih menjadi wakil rakyat. Yang seterusnya, rosak maknanya sudah tidak baik. Sudah tidak baik. Perkataan sah, nombor 5 sah, lulus dari segi undang-undang. Lulus dari segi undang-undang. Aksesori, barang seperti beg dan sebagainya. Simbol adalah lambang, maksud dia lambang. Rasuah adalah menyuap ataupun pemberian untuk menyogok bagi orang Sengaja maksudnya memang diniatkan lebih dahulu. Memang diniatkan lebih dahulu. Itu sebab kita semayang pun ada perkataan sengaja aku solat. Kita memang dah niat. Seterusnya cenderung hati, sesuatu ataupun kita panggil sebagai tanda ingatan, pemberian. Okay. Jadi apa yang kantum semua perlu lakukan adalah membina 10 ayat ini menjadi ayat yang lain. Tidak ada kena-mengena dengan teks daripada Cikgu, teks. Ya. nak nombor 5 dengan 6. Nombor 5, nombor 6. Sah. Yang sah tadi Okey, sah adalah lulus dari segi undang-undang. Lulus dari segi undang-undang. Tu maksud dia. Okey, sah ni contohnya adalah bila kamu nak mengangkat untuk akad nikah, ijab kabul. Ijab kabul. Okey, nanti dia kata sah. Maknanya fahamlah apa yang kamu boleh seterusnya tu kan. Faham tak? Tu paling mudah lah beritahu. Okey. Seterusnya nombor 6 aksesori. Okey, maksudnya adalah barang. Okey, apa aksesori? Kalau perempuan ada beg tangan, cincin, pakaian cantik. Orang lelaki simple. Mudah aja pakaian lelaki kan, tak pening kepala. Okey, boleh Zainul? Dapat? Boleh. Okey, orang lain ada yang tertinggal?
Aduh. Cikgu, Siapa saya? Alawi. Alawi Ainul. Saya nak nombor 4. Rosak. 8, 9, 4, 7, 8, 9, 10. Okey, saya ulang balik nombor 4, rosak. Maksudnya adalah tidak sempurna lagi. Okey. Sudah tidak baik atau tidak sempurna lagi. Ambil salah satulah. Okey, nombor 7, simbol, maksud dia lambang. Rasuah, menyuap. Okey, menyuap. Sengaja, maksud dia memang diniatkan lebih dahulu. Cenderahati, maksud dia pemberian ataupun tanda ingatan. Lain? Siapa nak tanya lagi? Cikgu, sorry, nombor 10. Pemberian. Okey. Cikgu. Okey, ini adalah 10 perkataan yang kamu faham maksud bina ayat berdasarkan perkataan tersebut, ayat yang lain daripada teks tadi. Janganlah kamu teks tu kata tadi, semangat kita berkobar-kobar, kau pun ulang balik, semangat kita berkobar, lepas tu untuk keluar shopping. Tak nak. Mesti ayat yang berbeza. Cari. Okey. Cara yang paling mudah kalau kamu ni jenis pemalas, ya amat malas, okey, kamu type je perkataan tersebut berkobar-kobar dekat Google, okey, dia akan keluar, so akan keluar macam-macam. Okey, mana yang sesuai ambil, lepas tu tulis. Okey. Baik, saya akan beri kamu buat di atas tempat lain lah. Kamu buat latihan tu dekat tempat lain. Nanti saya akan bagi satu link Google Form, kamu type kat situ. Okay, satu link Google Form, kamu type jawapan yang kamu dah ada tu masuk dekat Google Form tu. Benda tu saya buat sekejap je. Okay. Baik, ada sebarang soalan lain? Boleh tak buka semua video untuk saya ambil gambar? Can lah. Nak ambil gambar. Buka video kejap. Video yelah. Buka kamera. Astaghfirullahalazim. Buka kamera antum semua. Cikgu nak ambil gambar sekejap je. Ni tinggal 1 minit. Okay. Faris, Dania, Nafis, Imran. Sekejap. Okay, baik. Okay, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okay, jadilah. Okay, terima kasih. InsyaAllah kita tak perlu masuk semula. Kamu terus saja buat latihan 10 ayat yang baru yang saya bagi. Nanti saya akan post satu link. Saya buat kejap lagi. Saya post satu link untuk kamu register semua ayat yang baru kamu bina. Boleh? Boleh semua? Itu lebih mudah. Boleh. Boleh. Sebarang apa-apa masalah boleh beritahu saya. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Ego. Welcome. Ya.